By the way, we are live now. Stream in the Facebook. Can we start? Yeah, I think kita dah boleh mula Sudah tiba-tiba tukar topik lain dah pula. Keluar habis soalan-soalan bocor nanti. Itulah dia. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada seluruh ahli AMKAF, barisan pimpinan, AJK, komiti dan rakan-rakan industri sekalian. Terima kasih meluangkan masa untuk tengah hari ini untuk bersama dengan barisan panel kita untuk membincangkan secara sembang santai bajet 2022. Jadi bersama kita pada petang yang bertuah ini untuk membincangkan secara sembang santai di kalangan panelis yang tidak asing lagi. Namun begitu izinkan saya memperkenalkan barisan panel kita. Panel yang pertama Datuk Afrizan Hussein yang juga merupakan timbalan Presiden AMKAF. Nampak Datuk kat situ kalau angkat tangan situ. Okey. Sebab kita ada partisipan luar juga daripada bukan AMKAF. Panelis kedua adalah Tuan Haji Alim Hussein yang juga merupakan Presiden DPMM. Tuan Haji Alim, itu dia. Okey. Dan panelis ketiga adalah Dr. Salihin Abang, Adjunct Profesor dan juga Bendahari Kehormat DPMM. DPIM DPIM. Okey, terima kasih di atas kesibukan masih lagi meluangkan masa untuk bersama kita dalam sembang santai, dan saya selaku moderator Muhammad Faisal Abdul Malik hari ini. Okay. Parlimen Malaysia pada hari Jumaat lalu 29 bulan melalui Menteri Kewangan yang berbahagia Tengku Datuk Sri Zafrul bin Tunku Abdul Aziz telah membuat pembentangan belanjawan atau bajet yang merupakan lazimnya saat yang ditunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Kerana di sinilah pelbagai insentif, inisiatif dan bantuan kewangan untuk rakyat, komuniti perniagaan dan negara diumumkan. Belanjawan 2022 ni yang dikatakan ni menjadikan salah satu belanjawan bersifat komprehensif dan mengutamakan kepentingan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa ataupun kaum sekalipun mampu mencerminkan perancangan sistematik sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. So itu adalah moto kerajaan pusat kita. Jadi bajet yang bermotokan keluarga Malaysia makmur sejahtera untuk memperkukuhkan pemulihan, membina daya tahan, memacu pembaruan merupakan bajet yang terbesar sebenarnya yang terbesar negara, iaitu pengumuman sebanyak RM332 bilion dan 100 juta. Maknanya kenaikan pada tahun lalu yang juga merupakan tertinggi dalam sejarah, dan tahun ini merupakan pengumuman yang tertinggi lagi dalam sejarah dalam konteks ini. Okey, tanpa melengahkan masa, kita ingin mendengar pandangan daripada panelis pertama, Datuk Muhammad Afrizan. Dari mana sebenarnya Datuk bajet yang datang sebanyak ini, dan apa pandangan Datuk tentang pengumuman bajet? Dipersilakan Datuk. Terima kasih Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga AMKAF kerana dapat mengadakan forum untuk kita berbincang secara santai tentang bajet yang dibentangkan di Parlimen pada hari Jumaat yang lepas. Kalau dilihat daripada segi unjuran pendapatan yang dibentangkan,
apa yang dinyatakan di dalam bajet adalah pendapatan kerajaan yang dianggarkan pada tahun 2022 adalah berjumlah sekitar 234 bilion. Dan bila dinyatakan dalam bajet tersebut yang perbelanjaan yang dianggarkan untuk tahun 2022 adalah 332.1 bilion. Maksudnya there's already terdapat defisit lah. There's also another budget deficit by the government, which means that the deficit, something like about 98 billion, will be financed basically outside of the revenue lah. Apa yang dinyatakan sekitar 97.9 bilion akan diperolehi daripada pinjaman dan juga penggunaan aset negara untuk menampung defisit yang terdapat dalam bajet yang dibentangkan. So, maksudnya kerajaan akan membuat pinjaman sekitar 98 bilion dan penggunaan aset negara, I presume will be selling off investments or assets that's to generate additional funds, funding for the government to cater for the expected expenditure. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, I think there is uncertainty worldwide. It looks like the government have to do it because the pandemic that we are facing, it's not just us, the worldwide, is unprecedented. We have not faced this before. At the peak of it, I think sometime last year, kita tak boleh kerja, and staff pun tak boleh kerja. Ada orang potong gaji, ada tak potong gaji, ada yang kena buang kerja, you know, and some of them just relying on the firms relying on the on subsidies daripada SOCSO and all that to stay afloat. But I think it looks like the government have to do this to ensure there's sustainability and bring up the economy. It's something that have to be done. Whether we like it or not, I think for me personally, I think as a citizen of Malaysia, we have to go and support the government and play our own part to make sure this happen. And daripada 234 billion revenue, I think something like about 72%, maybe 72% comes from revenue mainly of income tax, corporate income tax, individual income tax, and also PITA, petroleum income tax. That will contribute something like 118 billion. Still a significant proportion of the revenue, about 35% or 36%. And it's shown some increase in as compared to 2021. And the other bigger contributor is basically the hasil bukan cukai, which contributed about 19% or 62.7 billion, mainly from petroleum revenue, dividend by Petronas, and also dividend from Bank Negara, and also some licenses and all that. So the other portion, or the next biggest contributor will be indirect tax, which
mainly SST, excise, and also the import and export duties. So all in all, this revenue totaling up to about 234 billion. I think what the government is doing is basically to use all this money to spur or rehabilitate or reactivate the economy with all opening up of border and coming out of MCO, so everybody can start doing basically the economy starts generating revenue, and hopefully we'll come out of this pandemic and the economic crisis we're facing together, all Malaysians in a stronger footing to face whatever is coming after this. We don't know whether when this COVID will end, also nobody knows. Because if there's another variant more serious or more fatal variant, then there'll be another round of lockdown and all that. So I think all in all, I think even though the revenue is not enough to cater for all the expenses that are expected, but looks like government have to do what they have to be done, basically. Okay, Okey, terima kasih. Komen lain daripada Ali Penang. Okey, terima kasih Datuk Afrizal di atas first round yeah, it is unprecedented. Kita tahu sesuatu yang di luar jangka tak pernah berlaku kepada seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia. Cumanya yang saya memetik apa yang Datuk highlightkan tadi, kemungkinan adanya selling off investment and assets kat situ. Jadi itu sedikit menggusarkan dalam konteks it could involve strategic asset dan juga investment kat situ. Jadi saya nak alihkan persoalan ini kepada panelis kedua, Tuan Haji Alim. Okay, bagaimana DPMM melihat bajet 2022 ini berbanding bajet tahun lalu yang juga tinggi? Maknanya kita tahun lalu ada defisit dan tahun ini juga kita raise another deficit. Okay, dan adakah pada pandangan Tuan Haji, adakah ia mampu dilaksanakan dan betul-betul dapat dilaksanakan oleh kerajaan di atas apa jua dasar yang telah diumumkan? Apa pandangan Tuan Haji dan DPMM secara umum dalam konteks ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Faizal, Datuk Muhammad Afrizal, Salin dan rakan-rakan yang lain. Pada pendapat saya, bajet yang tinggi ini memang tidak dapat dielakkan. Cuma apa yang kita concernkan adalah bila bajet yang tinggi ini, ianya masih lagi tertumpu kepada emolumen, pembelanjaan mengurus dan juga bayaran persaraan, yang mana emolumen dah masuk 26%, bayaran khidmat hutang 13%, dan bayaran persaraan dah 8%. Jadi perkara-perkara yang berkenaan dengan membayar hutang dan juga emolumen ini dah hampir ke 40%. Jadi kalau kita melihatkan kalau kita seorang ataupun sebuah firma perakawanan, memang 40% itu kebanyakannya adalah belanja belanja mengurus dan membayar gaji. Tetapi ini sebuah negara kita menjalankan pengurusan dah jadi 40%, jadi bermakna kita punya pembangunan being shrink, dan kita ini dalam negara yang membangun akan menyebabkan pembangunan kita terkebelakang. Sekarang ini kita dah dari segi competitiveness kita dah jatuh ke
kalau tak silap saya ke 26 di belakang Vietnam dan Thailand. Dan kita ini perlu menggadakan usaha kita untuk catch up dan juga status kita sebagai salah sebuah negara harimau di kawasan Asia Tenggara ini dah tak ada lagi. Sehingga kan perkara-perkara yang membebankan kita sebagai rakyat telah pun bertambah membebankan. Jadi memang ada 11.4 bilion untuk usahawan Melayu ataupun untuk Melayu, dan 4 bilion kebanyakannya kepada ministri yang dibawa oleh Nur Omar, MARA, PUNB, MEDEC. Yang ini yang tidak termasuk dalam sistem perbankan lah. Apa yang saya nak sebutkan di sini adalah dalam keadaan sekarang COVID ini di seluruh dunia, sistem perbankan sepatutnya berubah dan menjadikan pinjaman dan juga bantuan kewangan sebagai satu perkara yang lebih mudah. Saya diberitahu dan diberi laporan oleh pegawai saya dan juga ahli-ahli bahawa pihak bank tidak is not keen to give usahawan ni loan oleh kerana siklis mereka sangkut. Ada satu kes itu, siklisnya 2 saja pada bulan 2 dan bulan 3 tahun ini, dan selepas itu telah pun clear kan, tetapi tidak dapat bantuan kerana bila ada siklis saja, dia akan jatuh ke tempat nombor 5 dalam pengiraan diorang, dan apabila masuk ke nombor 5 dalam pengiraan diorang, mereka tidak akan being considered untuk loan. Jadi sekarang ini dalam keadaan yang tertekan, terutamanya dari segi usahawan perkhidmatan, pasal perkhidmatan daripada segi SME kita terdiri daripada 53% daripada 940,000 usahawan yang register dengan SME Corp. Jadi usahawan perkhidmatan ni kalau tidak dapat bantuan kewangan, maka mereka tidak akan dapat memulakan perniagaan mereka, tidak dapat menjalankan perniagaan mereka, dan ini akan menjatuhkan lagi orang-orang Melayu di dalam perniagaan. Dan seperti yang tuan-tuan tahu bahawa perniagaan ini walaupun Melayu dalam perniagaan cuma lebih kurang 20%, 80% masih lagi terlibat dalam pekerjaan. Ini sepatutnya menjadi satu galakan kepada mereka supaya menjadi seorang usahawan. Pasal apa? Dari 80% yang bekerja itu, 1.5 juta graduan sekarang ini mendapat gaji kurang daripada 3,000. Kalau kita ikutkan living wage daripada Bank Negara 2,700, dan kalau kita ikutkan living wage government RM2,080, jadi kita cuma ngam-ngam atas living wage saja. Memang comfortable, tetapi kalau 1.5 juta bermakna 150,000 orang yang graduan yang telah mendapat RM3,000 sebulan itu sebenarnya dah bekerja
lebih daripada 10 tahun. Jadi inilah satu perkara yang sepatutnya ditekankan oleh kerajaan dan kita kena mengambil perhatian terhadap perkara ini sebab kita hendak menjadi negara maju pada 2030. Dan kalau kita nak ikutkan pada 2020 negara maju kita sepatutnya dah mencapai negara maju kan. Tapi kedudukan kewangan kita sekarang ini amat membebankan kepada rata-ratanya orang Melayu lah. Itulah saya punya komen buat masa ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Haji Halim. Saya ingin memetik sedikit pointer yang di-highlight oleh Tuan Haji tadi. Maknanya pengurusan perbelanjaan pengurusan yang tinggi sebanyak hampir 40%, yang mana kita tahu kat sini kesinambungan daripada 40% adalah terpaksa melepaskan ataupun tolerate untuk perbelanjaan pembangunan. Jadi dan juga dikaitkan dengan rakan-rakan negara di ASEAN lain, di mana kedudukan kita yang dahulunya sebagai dipanggil sebagai Asian Tiger dahulunya. Okey, untuk kaitkan dengan perkembangan tersebut, ingin saya bawa kepada panelis ketiga, Dr. Salina Abang. Apakah pandangan Dr. berkaitan dengan jumlah hutang yang tinggi ini dan kesan kepada sosioekonomi rakyat dan negara dalam jangka masa pendek, contoh dalam 1 hingga 2 tahun akan datang, dan juga sederhana untuk 3 hingga 5 tahun akan datang, terutama sekiranya bajet sedemikian berlarutan untuk tahun-tahun mendatang. Dr. Salina, silakan. Terima kasih kepada Saudara Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Afrizan, Saudara Halim, para ahli-ahli AMKAB dan juga pendengar ataupun yang mengikuti siaran langsung kita melalui Facebook Live. Okey, terima kasih kepada soalan itu, Faisal. Cuma saya nak sharekan berkaitan dengan hutang dulu lah. Beberapa fakta yang kita perlu tahu. Hutang negara pada akhir Julai secara exactnya berjumlah RM957.3 bilion. Ada orang kata 1 trilion lah, sudah hampir itulah 1 trilion tu hutang negara. Kerajaan iaitu bersamaan dengan 62.8% daripada jumlah KDNP. So had statutory hutang kita daripada 55 telah dinaikkan kepada 60%. Dan dinaikkan lagi dalam bulan Ogos yang lepas, dalam sidang parlimen yang lepas telah dinaikkan had statutory itu kepada 65% disebabkan oleh perlunya keuangan untuk kita membiayai pemulihan daripada kesan COVID ni. Okay. Bila kita melihat dari segi hutangnya, satu, orang berkata bahawa hutang negara kita ni banyak 1 trilion. Tapi kita tidak pernah berfikir 1 trilion itu hutang, berapa banyak aset yang kita ada. Sebab negara kita sekarang ni tengah buat accrual accounting. Kita tak tahu berapa aset yang kita ada. Kalau kita katakan aset kita berjumlah 5 trilion, sehutang 1 trilion tu tak banyak. Tapi sekarang ni kita tak ada that information ni, kita tak ada. Maknanya balance sheet negara ni kita tak ada. Kalau kita perlu nilaikan, katakan Putrajaya berjumlah 5 trilion katakan. So hutang 1 trilion tu jumlah dia tidak banyak. Tapi sekarang ni itu yang kita tak ada. Kita tak ada balance sheet yang mengatakan berapa jumlah aset negara yang kita ada dari segi valuation dia. So ternampak di situ bahawasanya kita hutang 1 trilion ni banyak. Itu poin yang pertama. Saya ingat kerajaan melalui Accountant General tengah prepare accrual accounting. So mungkin in the future kalau kita ada balance sheet negara, kita boleh tentukan sama ada 1 trilion ataupun berapa trilion hutang yang kita ada, jumlah dia kepada aset, sama ada kita net asset ataupun net liability as a country. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena lihat bahawa hutang yang kita pinjam, macam Datuk Afrizan bagi tahu tadi, tiap-tiap tahun kita ada servis hutang ni. Lebih kurang sekarang ni daripada jumlah 332 tu 98 ataupun 9.6.7 96.98 bilion adalah daripada hutang, sama ada MGS ataupun government punya papers yang kita issue untuk kita tampung hutang tu. Kita kena lihat dari segi ni, kira-kira hutang tadi kita tak dapat juga, dan kita tak tahu sekarang ni sama ada hutang itu dia pergi 98 bilion yang kita hutang tu pergi kepada operation ataupun pergi kepada development cost.
Yang mana kita kena tentukan sama ada hutang yang kita pinjam sebanyak 98 ataupun 100 bilion itu tadi pergi kepada produktif area. Kalau kita lihat negara seperti Jepun, jumlah hutang kepada KDNK melebihi 200%. Bermakna sektor hutang yang dihutang tadi adalah untuk membiayai sektor-sektor ekonomi yang berdaya maju. So clear in term of dia punya transparansi, macam mana dia menggunakan hutang-hutang dia untuk sektor-sektor yang at the end of the day dia akan bawa balik kepada kebaikan dari segi ekonomi dia. Dan kita kena lihat juga dari segi kita tak boleh lagi. Macam saya bagi tadi, kita tak ada balance sheet tu, kita tak boleh tahu sama ada kita punya hutang yang kita ambil itu, dia punya return on borrowing ataupun investment yang kita tadi adalah memberi pulangan yang sewajarnya kepada negara. Kalau itu terjadi, maknanya kita tak perlu rasa risau berkenaan dengan hutang negara kita. Dan apa yang penting juga sekarang ni dalam kedudukan keuangan negara kita, kita boleh servis loan. Saudara Halim bagi tahu tadi lebih kurang dalam 13% kita punya servis, lebih kurang dalam 46 bilion yang kita akan kita ambil, kita hutang dan kita bayar balik. Dan part of the hutang yang kita ambil itu adalah 2 bilion tiap-tiap tahun. Kalau kita lihat dalam buku fiskal negara tu adalah pembayaran kepada 1MDB. Mana hutang yang terdahulu. So kalau hutang ni sekarang ni kita lihat negara kita the ability to service the loan itu sekarang ni pada keadaan yang okey, dan I think saya rasa sekarang ni service loan kita berjalan dengan baik. Dan apa yang penting juga dekat sini yang kita perlu highlightkan dan orang luar kena tahu, dari segi hutang kita 98% daripada hutang 1 trilion tadi tu adalah dalam denominasinya adalah dalam ringgit Malaysia. Maknanya dia insulate against any fluctuation of the currency. Kalau contohnya USD naik, contohnya maknanya dia punya tidak memberi kesan kepada kita punya hutang luar kita. Maknanya kita masih dalam keadaan yang boleh bertahan dan juga selesa dari segi hutang, sebab denominasi dia 98% adalah daripada denominasi daripada internal punya debt dalam ringgit Malaysia. So saya rasa kerajaan perlu, sebab sekarang ni dalam keadaan kita, kalau kita lihat data juga, OECD punya data and World Bank punya data, because of COVID ni, kebanyakan negara berhutang lebih daripada 100% kenaikan. Kalau data yang ada dekat saya sekarang ni, untuk tahun 2020, hutang dunia menjumlah 226 trilion USD. Kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 27 trilion USD. So sebab sekarang ni, dalam keadaan kita sekarang ni, kita kena actually kalau tengok bajet sekarang ni, kita perlukan consumption. Because of I think dekat luar semua negara tengah grapple dengan keadaan ekonomi dia. So we have to actually activate our internal consumption. So negara dengan bajet yang tinggi ni, so there is a consumption driven punya ni, so kita boleh pushkan consumption, internal consumption. So walaupun ada setengah kritik yang mengatakan bahawa kita ni terlalu banyak berhutang, fakta-fakta yang saya bagi tahu tadi kita perlu dapatkan bahawa kita boleh katakan bahawa hutang tu okey ataupun tak okey. Kita kena tengok balance sheet kita, kena tengok aset. Sebagai accountant, always go back to kita punya balance sheet. Sama ada hutang kita punya aset tu melebihi kita punya hutang. Kalau itu kita okey. Untuk generasi yang akan datang, saya rasa dalam masa short term ataupun long term, kita kena increase kita punya physical ataupun new base yang kita ada sekarang ni. Sebab kita tak boleh sentiasa berhutang menyebabkan kita punya budget every year. I think the most dah lebih 20 tahun kita punya dalam budget deficit. Kita tak surplus pun deficit, maknanya kita kekurangan revenue. So kita punya revenue base kena broaden dan dapatkan dalam bajet yang baru-baru ini kerajaan introduce cukai makmur, remittance of foreign income, dan berbagai SBDP untuk indirect tax. So actually they wanted to actually increase the revenue of the government supayanya hutang kita tu tak melebihi kadar kita punya statutory had yang kita telah tetapkan. So in the future we cannot be actually living
dalam keadaan sentiasa berhutang. Tetapi pada masa sekarang ni, untuk kita komen sama ada hutang tu bagus ataupun tak bagus, kita perlukan beberapa information. Dan information ini mungkin berada di MOF dan sebagainya. Saya tak tahu. So, itu pandangan saya, Saudara Faizal. So, perlukan maklumat yang lebih lanjut lagi. Saya rasa tidak adil pada saya sebagai kita ni, lebih-lebih kita semua ni accountant kan. So, we go on the facts. So the fact here is that we don't have the balance sheet to say the hutang okay atau tak okay. Kerajaan mungkin ada 10 trilion sekarang di aset, tapi hutang kita 1 trilion. So okay lah kan. So kalau kita sebagai accountant, so that is a true and fair already. Dia punya report kan. So that is my first Saudara Faizal. Okay. Okay, terima kasih Dr. Salihin on explanation. Jadi kalau apa yang kita tengok sini, apa yang laporan kerajaan lebih kepada accrual, jadi kita tak nampak dalam konteks kalau individual pun kita nak tengok net personal asset contohlah kan, net asset ataupun net liability. Dalam konteks ini kerajaan kita tak dapat melihat dalam konteks keseluruhan. Ya, saya setuju juga jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepun 200% daripada KDNK, tetapi perlukan juga dalam konteks aset ataupun sektor ekonomi yang betul-betul boleh memacu revenue generation lah. Jadi maknanya di mana duit yang diletakkan ataupun dipumpkan ataupun dipinjamkan tersebut mampu membawa peluangan yang produktif dan bawa kembali kepada negara. Itu yang lebih penting. Jadi to broaden the revenue base itu, apa yang saya boleh rumuskan daripada Dr. Salihin itu sangat penting. Jadi pemecah bendungan ataupun brainstorming perlu dilakukan oleh pihak yang berwajib di sana untuk lebih mengutarakan sesuatu yang lebih inovatif kepada negara dalam konteks revenue generation. Okay, terima kasih untuk round pertama tersebut. Round kedua, saya akan tanya kepada panelis yang kita akan lebih kepada menjurus kepada peruntukan Bumiputera dan sebagainya, dan dialu-alukan juga untuk barisan panelis sekiranya ingin interject dalam panel tu dipersilakan, dan untuk penonton di luar sana, rakan-rakan sekalian boleh tulis soalan. Mungkin insyaAllah towards the end of the session ni kita akan ambil ataupun 2-3 soalan daripada hadirin sekalian untuk kita kongsikan dan minta pandangan daripada panelis kita. Okey, soalan untuk pusingan kedua ni kepada Dato' Afrizan sebagai Timbalan Presiden kepada AMCAF yang mana merupakan ahli terdiri daripada firma Melayu Bumiputera. Apakah Tuan Datuk melihat peruntukan dan inisiatif kerajaan kepada sektor ekonomi ini mampu memberikan kesan positif kepada rakan firma Melayu, dan apakah cadangan dan tindakan dari persatuan untuk terus relevan ataupun mendapat manfaat daripada bajet ini? Datuk. Terima kasih Cik Faizal. Daripada apa yang dibentangkan semasa bajet pada hari Jumaat yang lepas, apa yang dinyatakan matlamat bajet atau fokus bajet yang dibentangkan, yang pertama adalah untuk rakyat yang sejahtera, yang kedua ialah untuk perniagaan yang berdaya tahan, dan yang ketiga untuk ekonomi yang makmur dan mampan. Dan agenda Bumiputera actually diletakkan di bawah strategi kedua, bawah rakyat sejahtera, yang mana nyatakan untuk membangun sebuah keluarga Malaysia. Kalau tak silap apa yang dibentangkan, I think government is allocating something like about 11 billion untuk pembangunan Bumiputera dan Syiar Islam. Dan sebagai ahli AMCAF, I think kita sebagai firma mungkin apa yang perlu adalah kita untuk meningkatkan daya saing kita untuk kita ke depan dan memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Dan
untuk kita firma yang beroperasi ni, I think basically we are actually the training ground for graduan-graduan accountant. I think majority of yang di kalangan AMCAF adalah basically Bumi Putra firm, when most of us are employed Bumi Putra graduates. These are actually a platform for us or for the graduates to be trained and get the qualifications, and for them to move on as a qualified accountant. And kalau apa yang dicadangkan untuk basically memberi membantu kita daripada segi kewangan untuk menaikkan daya saing dan seterusnya membangun professional accountant Bumi Putra. Benda ni sebenarnya bukan benda baru lah. And I think mungkin fokus kita tak betul, atau because most of us have been working for 20-30 years, and looking at the statistic at MIA also, we are still maybe about 15 to 20% of the total membership. Bumi Putra accountants counts to maybe about 20% of the members in MIA. I think going forward, probably we have to relook at our own strategy in having a bigger share in the economy and all that. I think one of them is basically we've been talking at AMCAF on opportunities maybe for some of the firms to get together and basically merge and become a bigger firm, so that we can compete at a higher level with the likes of the big four and the medium-sized firms that's already there. So yang at the moment that we are lacking, because dalam keadaan yang kita ada sekarang, we are not there to be able to compete with the medium-sized firm and the big four basically. So bantuan kerajaan financial assistance is good, but we also need the opportunity to be given to handle engagement of the government assignments lah. Basically macam yang Salihin mentioned about government having to do project to do accrual accounting. I believe, if not mistaken, one of the big four is doing it, and so why not then, if that kind of thing is available, offer that to the Bumi firms to take on the engagement. And I also remember that at one time we were having a CALEP program under MARA, where MARA, we met MARA, and then the chairman of MARA said, I want 5,000 qualified accountants every year. You know, when all the firms get together, we barely can come up with about 500 candidates. You know, so the question is, for us to employ, we need the job to come in. So it's a chicken and egg situation. If we don't have the job, we cannot employ. So the government must give us the opportunity to handle this thing, so that we can take on the engagement. So it's not just about financial assistance, it's also about given the opportunity to handle government assignments. And one of the other thing, I think in one of the strategies, they mentioned that sijil cukai is required for you to participate in government tenders. Okay, that's probably one way for basically opening up doors for us to go in for some of the bigger engagement. And so it's good to have
the financial assistance by the government and for us to move forward. And I hope that when the assistance is offered, it's much easier to get it, rather than you have the things available, but the bureaucracy make it so difficult that nobody gets to have the assistance that the government intended. I think most of the time in the past, what we have seen is that all these agencies, the Teraju, PUMB, when they announce that all these schemes are available and we want to apply and try to get it, then there's a lot of sort of stumbling blocks along the way that make it almost difficult for us. Like macam Cik Halim cakap, ada sikit je, no, you are not eligible. So then it defeats the purpose altogether. So perhaps that when it comes to the implementation, the implementing agency would look at all these issues in a holistic view with the intention to achieve the bigger objective. Okay. I think that's just my comment. Are there any other members panel yang want to add in? Panelis lain jika ingin add on. Okey. Kita continue dulu. Jadi selepas ni nanti kita akan ambil soalan. Okey. Kalau saya boleh add on sikit kepada Datuk punya comments tadi, which is rightly said. Kalau kita lihat konteks, contohlah AMKAF sendiri pun, setahu saya AMKAF pun tidak pernah mendapat apa-apa bantuan kewangan kan. Kita tak pernah dapat setahu saya, satu. And then kebetulan saya juga terlibat dalam konteks industry nexus. Kalau kita lihat di industry nexus seperti digital nexus, manufacturing nexus dan nexus lain, sebenarnya mereka ini mendapat grant dan bantuan, skim kredit, bantuan grant ratusan juta tu. Cuma tidak dilabelkan dalam konteks Bumiputera allocation kat situ. Okay, jadi maknanya kadang-kadang syarikat-syarikat yang besar ini dalam konteks manufacturing contoh ataupun teknologi yang JV dengan lokal ini mendapat banyak inisiatif kerajaan, bukan sahaja dalam konteks cukai, malah dari sudut grant, mudah cara, ada banyak lagi facility. So cumanya kita di sini kalau saya boleh pakaikan sikit, cuma kita di AMKAF ataupun di dalam konteks libat urus kita ni, kalau kita dapat mengintai dengan lebih detail apa peruntukan yang ada untuk kita sama-sama brainstorm dan guna untuk kelasterian, untuk kemakmuran members firm ataupun anak-anak muda kita di luar sana, graduan-graduan kita di luar sana. Sebab contoh saya ambil contoh satu syarikat ni manufacturing di salah satu negeri di utara, sekali intern yang dia ambil adalah sebanyak 500 digital di bawah digital grant, dan 500 orang yang diambil itu mendapat pengecualian dalam konteks kerajaan bayar balik. Jadi kemakmuran ini diambil oleh syarikat-syarikat ini kan dalam konteks bukan atas nama Bumiputera lah, tetapi kita allocation mana yang ada dalam konteks ini, saya rasa mungkin kita perlu boleh untuk sit down dan lebih find ways untuk melihat apakah yang sedia ada di luar sana supaya kita tidak apa yang mungkin dalam konteks ini terlepas untuk digunakan balik untuk can groom our young ones dalam konteks ini. Saya setuju dengan itu tadi. Okey, soalan kedua untuk Tuan Haji Halim dalam pengalaman mengemudi di PMM ni, apakah pandangan Tuan Haji terhadap bajet ini dan impak langsung kepada ahli peniaga Melayu khususnya, sebab PKS dan Melayu ni sangat dekat juga dengan members firm ni. Kebanyakannya mungkin sebagian besar klien-klien members firm di kalangan peniaga-peniaga tidak maknanya not limited to, but then mungkin sebagian besarnya adalah di kalangan peniaga-peniaga Bumiputera atau Melayu itu sendiri. Tuan Haji. Okey, terima kasih Saudara Fazal. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada YB Perdana Menteri lah dan juga YB Kewangan, sebab
kebanyakan perkara yang dibentangkan itu bersamaan dengan apa yang kita cadangkan dengan kepada MOF di dalam engagement kita bersama MOF. Kita ada komiti bersama MOF dan kita juga berjumpa Timbalan MOF dan YB Saha untuk menyampaikan perkara yang kita ingin sampaikan. Dan pada masa yang sama saya juga menyampaikan beberapa perkara di EAC, Economic Action Council, sebab saya juga adalah salah seorang komiti yang baru di bawah Economic Action Council. Kita nak sebut apa yang kita tak dapat lah. Perkara yang kita cadangkan dan masih lagi di dalam pertimbangan dan belum diluluskan adalah berkenaan dengan revolving credit ataupun revolving dana yang seperti bukan menyerupai seperti dana harta, di mana revolving dana diperuntukkan kepada usahawan, di mana mereka akan bayar dan dana yang sama akan revolve kepada orang-orang yang lain. Dan kita mungkin perlu menubuhkan satu sukuk untuk menubuhkan dana ini. Oleh kerana kerajaan kata kita kekurangan modal, kekurangan dana. Dan apa yang kita dihidangkan selama ini adalah sebenarnya daripada zaman Pakatan Harapan dulu, kita dihidangkan dengan keadaan di mana Malaysia tak ada duit. Malaysia dah hampir bankrupt. Dan Malaysia yang kita rasa kaya dengan resources ini tidak ada duit dan tidak ada kewangan, dan kita nak kena duduk dalam austerity mode. Dan inilah yang kita bimbangkan berkenaan dengan Fiscal Policy Act, di mana perlu dinyatakan bahawa Fiscal Policy Act ini akan mengekang perbelanjaan ataupun perbelanjaan kerajaan terutamanya dari segi revenue, expense, debts, fiscal risk. Ini sepatutnya kita memberi respon yang baik kepada kerajaan supaya ianya tidak dilaksanakan, ataupun jika dilaksanakan perlu dilihat bagaimana ianya dilaksanakan. Ini disebabkan oleh kerana CPTPP yang akan diratifikasikan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat. Semalam apabila saya menghadiri majlis makan malam bersama dengan YB Perdana Menteri dan juga YB MITI, beliau sekali lagi menyebut berkenaan dengan ratifikasi CPTPP, di mana untuk pengetahuan semua, CPTPP ini instead of kita berdagang dengan negara luar, tetapi mereka punya proses pengagihan dan juga proses perlakuan kita hendaklah bersamaan dengan international standard. Dan ini sebenarnya lebih tertumpu kepada manufacturing produk, tetapi apabila di dalam investment issues kita terdedah kepada ISDS, di mana ianya perlu kepada dua perkara, iaitu fair and equitable dan juga expropriation. Ini sebagai contohnya, jika minta maaf lah kalau siapa-siapa yang berada di Sabah, kalau satu zaman dahulu apabila kamu naik kereta di Sabah, kalau kamu langgar seekor ayam, orang yang claim
ayam itu bukan sahaja seekor ayam tetapi berpuluh-puluh ekor ayam, disebabkan isunya adalah apabila ayam itu boleh beranak 5 ekor, anak dia akan beranak lagi 5 ekor, anak dia akan beranak lagi 5 ekor, jadi beberapa keturunan. Jadi kita kena walaupun kita cuma melanggar seekor ayam, kita kena compensate orang itu sebanyak 100 ekor ayam. Jadi inilah yang akan berlaku di dalam ISDS, di mana telah berlaku di negara-negara seperti Chile dan juga di Pakistan contohnya. Pakistan telah membayar 5 bilion terhadap satu syarikat perlumbungan daripada Australia disebabkan syarikat tersebut tidak dapat menjalankan perlumbungan di Pakistan. Jadi 5 bilion 5.9 bilion terpaksa dihabiskan. Dan dalam dalam bajet ini kita tidak ada nampak pun alokasi untuk pertanian yang banyak, dan ini akan menyebabkan kita akan mengimport lebih banyak barangan yang mana ini akan meningkatkan inflasi di Malaysia ini. Seperti yang saya katakan sebentar tadi pada sesi yang pertama tadi, wages kita adalah antara yang termurah di rantau Asia ini. Walau bagaimanapun ianya tidak akan dapat kita tidak akan dapat sustain disebabkan oleh kerana Indonesia juga mempunyai leadership yang baik dan juga isu yang pekerja yang murah ini sebenarnya dikontributkan oleh pekerja asing, dan oleh kerana pekerja asing yang berlambakan di Malaysia ini, kita akan mendapat gaji yang terjejas. Seperti yang saya katakan tadi, 1.5 juta 1.5 juta graduan telah mendapat gaji kurang daripada 3,000. Dan jika kita nak mempromosikan perkawinan, seperti yang Datuk Afrizan ceritakan tadi, kalau kita tengok graduan perkawinan sekarang ini, ada yang baru mendapat 1,500 di Melaka ya. Kalau di KL ada yang baru 2,000. Kalau 2,000 itu sebenarnya pada 20 tahun dulu ataupun 30 tahun dulu masa saya graduate dulu adalah sebenarnya gaji saya tahun pertama. Jadi kalau kita nakkan gaji yang mereka bergaji yang lebih tinggi, kita memerlukan usaha yang lebih bagi untuk menjadikan Malaysia ini salah satu negara yang lebih berteknologi tinggi. Dan untuk pengetahuan semua, tahun lepas manufacturing mendapat 300 juta bagi automasi dan upgrade dia punya sistem grant dan grant ini sepatutnya pada saya digunakan bagi untuk mengurangkan tenaga kerja asing dan meningkatkan employability rakyat tempatan. Tetapi ianya tidak berlaku. Sehingga kan waktu sekarang ini 32,000 pekerja asing telah dibenarkan untuk masuk. Baru lagi keputusannya pada 2 minggu yang lepas untuk sektor perladangan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, 35,000 di sektor restoran, mamak memerlukan 35,000 sekarang. Jadi
perkara ini yang merisaukan kami di Dewan Perniagaan sebab kita tidak memperkasakan pekerja-pekerja di Malaysia ini. Okey, balik kepada soalan Cik Faisal tadi berkenaan dengan impak kepada ahli-ahli. Saya rasa banyak goodies yang diberikan kepada awam, contohnya 2,000 kepada ibu bapa, 500 kepada pekerja awam, 500 lagi untuk orang-orang yang belum kahwin dan sebagainya. Jadi ini akan meningkatkan daya beli mereka dan ini akan merancakkan ekonomi kita untuk masa yang akan datang. Tapi itu adalah tidak seperti yang pepatah kita kata, tidak memberi tidak memberi kail kepada seseorang itu, tapi kita memberi ikan kepada mereka. Mereka boleh survive. Kalau 500 sekarang ini satu hari dah habis, untuk satu minggu punya bekalan di rumah. Jadi apalah yang akan boleh dihasilkan oleh seorang jika dia mendapat 500 sepanjang tahun depan. Dengan inflasi yang tinggi, kita akan mendapat berbagai masalah pada masa akan datang. Pada tahun depan saya rasa bankruptcy akan bertambah. Sekarang ini ada 37,000 bankruptcy cases yang telah pun dijadikan bankrupt, dan lebih ramai lagi akan dalam proses. Saya jangkakan pada tahun depan mungkin total tahun depan mungkin sekurang-kurang mencapai 50,000 dan ini adalah satu benda yang kami di Dewan amat concernkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Halim, penjelasan yang panjang lebar kat situ. Okey, dah bermakna pada kita. Okey, berbalik kepada Dr. Salihin sebagai accountant dan juga pengurus negara, apakah bajet ini mampu memberikan impak ekonomi yang besar kepada negara, dan jika iya, dan contoh apakah impak-impak tersebut yang dijangka dapat dilihat dan dirisai oleh rakyat dan komuniti perniagaan dan ekonomi secara umumnya. Dr. Salihin. Terima kasih Faizal. Okay, mungkin saya ambil kesempatan ini juga sebelum saya jawab tu. Saya ada dua. Sekarang ni dua perkara berkaitan dengan bajet. Yang pertama sekali, I think selepas daripada bajet itu ada seorang politician telah mengeluarkan satu statement bahawasanya bajet ni dia tiada bajet di dunia ini yang actually bagi kepada sesuatu kaum. Contohnya kepada kaum Bumiputra, dan lebih banyak memberi kemudahan kepada golongan Bumiputra dari segi pendapatan, dari segi ini dan sebagainya. Saya sebab tak ada orang nak respon, even bajet telah dipolitikan, tiada respon daripada YB ataupun menteri untuk perkara ni because of this all politician berkata macam tu. Saya nak reply sikit supayanya saya rasa sebab telinga saya ni agak bingit sikit mendengar bila perkara ini selalu dimomok-momokkan, diceritakan seolah-olah Bumiputra Melayu ini tidak contribute di dalam ekonomi negara Malaysia tu. Okey, yang pertama sekali saya perlu bagi tahu top line, katakan macam Datuk Afrizan bagi tahu tadi, Bumiputra diperuntukkan 11 bilion dia kepada MARA tu. Top line tu 11 bilion, tetapi saya pernah dibagi tahu oleh ahli MARA, bila kerajaan approve bajet MARA tu, contohnya untuk ekonomi, untuk usahawan MARA, katakan mixer dibagi kepada diorang ni, mixer tu harga dikatakan 10,000, dia approvekan bajet untuk tolong bantu usahawan Bumiputra ini untuk buat bakery, katakan bagi 10,000. Bumiputra itu saja dapat hanyalah maybe 10%, 90% lagi, 9,000 tu adalah untuk kos dia beli mixer tu pergi kepada bangsa lain. So top line tu memang orang Bumiputra. Kalau kita lihat dari segi construction dan sebagainya, 332 tu
Dia punya peruntukan perbelanjaan sekarang ni 75 bilion untuk development cost tu. Top line dia kalau pergi ke Bumi-Putra maybe 10-20% yang lain kepada bangsa lain. So jangan ada kata kita question that, because of kita kena terima hakikat orang Melayu masih lagi consumption, yang lain tu bangsa-bangsa lain tu lagi adalah yang mendapat faedah daripada situ. Tapi kita ni tak pernah, kita ni terlalu baik dan terlalu ni kita tak mempersoalkan, tidak menjawab perkara tu. Dan dikatakan juga yang kedua, orang yang membayar cukai ni kebanyakannya dari bangsa dia. Tetapi kalau kita lihat orang Melayu ni, dia orang Bumi-Putra ni, daripada jumlah teks 332 tu 110 bilion daripada dia punya jumlah jumlah emolumen dan juga persaraan tu sebanyak 110 bilion tu adalah dari gaji. Dan kalau kita lihat dari segi KWSP dan juga savings, orang Melayu ni, orang Bumi-Putra ni langsung tak ada saving. 110 bilion tu to flow to the market untuk beli. Kalau kita lihat kedai-kedai kebanyakannya dikuasai oleh bangsa lain. So mereka ini menyumbang dari segi ekonomi, cumanya dari segi pembayarannya mereka yang membayar cukai sebenarnya yang involved dalam ekonomi. So saya terpanggil untuk menjawab dan perlu kajian secara teliti dari segi perbelanjaan, pecahan-pecahan perbelanjaan ni. Tetapi kepada rakyat biasa, mereka bolehlah berkata siapa yang actually membayar cukai dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat siapa yang consume kebanyakan duit sehingga tiada duit lagi dalam savingnya untuk ekonomi negara. Itu perlu ingat. Kita sebagai accountant, we can do the calculation, we know that what is the figure dan sebagainya, siapa yang terlibat dalam ekonomi ini, siapa yang kontrol ekonomi, itu kena diingat. So, telinga saya bingit, saya rasa saya perlu respon kepada perkara ini sebab tiada orang respon. So, kita negara kita ni, semua orang contribute to the economic prosperity of the country. Tiada bangsa lain, semua tiada bangsa lain yang lebih, tiada bangsa ini. Sama-sama because this is our country. So they want to claim this is our contribution is bigger, that contribution is bigger. There's no such thing because everybody is actually contributing to the country punya prosperity. I think that is very important. Then I think kita sebagai orang Melayu, orang Islam ni, kita shouldn't say that kita tak bayar cukai. Kita banyak bayar cukai, indirect cukai yang kita bayar, kita consume McDonald dan sebagainya, we pay banyak. Dari segi macam-macam, kalau kita beli rumah semua sekali, we pay the tax, yang indirect tax ni banyak yang kita bayar. Cumanya kita tak put that one into the figure because we don't want to counter and insult other people because kita ni baik, orang Melayu, orang Islam ni. But we can do the research and we can give the figure who is actually contributing more to the country, economic punya country. So that is, I want to put that one into the perspective so that kita sebagai orang Melayu, orang Islam, sebagai Bumi-Putra, kita sepatutnya tak rasa kita ni tak contribute dan tak membayar cukai. That is number one, very important. Okay, I come back to your question just now, Faizal. So because of the country sekarang ni is the biggest budget, I think that is must because of sekarang ni we have to actually this year, the economic punya growth is actually expected to be 2.5. Next year to be maybe 5 to 6% as actually bagi tahu oleh Menteri Keuangan. So we need, okay, because the uncertainty outside there, every country is actually taking care of their country because of their policy. Now, I think as a country also, macam mana kita nak create the domestic demand, so the government has to flush their money in terms of project, in terms of consumption, so the domestic activate the domestic economy. So I think that is what the government is doing. So that I think will be big impact kepada kita punya ekonomi because I think yang akan datang ni because of sekarang ni in the future what is happening now because of the COVID, the supply chain disruption all over the country, all over the world. My worry is that the cost of living is actually start picking up and also the cost of raw material worldwide because of the disruption of supply chain is going up and then that contribute in terms of kita punya inflation dan juga cost of raw material, cost of living akan naik. So I think we have to insulate and I think the government is taking the right direction in terms of actually coming out with the biggest budget to actually activate domestic consumption so that we can actually survive on our own even though external factor masih very uncertain. So
that is what the government doing, and I think it's not easy also for the government also to coming out. I envy them actually to come out with this kind of budget because of despite all the limitation, despite keadaan tak menentu internally dan juga externally sekarang, where government come out with a very good budget. What I'll see. And I think in the future, I think kita akan terus reduce kita punya deficit. I think the government is looking into that one and also broaden dia punya test bank. And I also wanted to actually, because of kita bercakap, I'm a proponent of the GST. So I have actually last time conversation also with Yang Berhormat Menteri also. I asked him whether the government wanted to actually before the budget, and also those actually my friend at the MOF also, I asked them whether they want to actually activate the GST. So I think the government should really look into that one into seriously to broaden the kita punya tax base in the future. But I think with a very careful and also very ni in term of implementation dan sebagainya, itu kena tengok lagi ya. Okay, because I think all the trend worldwide is actually the consumption tax, because of I think as kita depend on the Petronas now, you're talking about the energy, the climate change, all these things, the fossil fuel semua sekarang ni akan jadi kurang. So I think that akan datang will actually affect kita punya physical, because of I think Petronas actually in term of the pita and also Petronas punya subsidy will be reduced in the future. So we have to actually seriously look into the consumption tax, sama ada GST turn to SST turn into GST or whatever name you want to name it lah. But that is my opinion. Okay, thank you. Terima kasih Dr. Salihin, penjelasan yang impactful just now tadi. Okay, saya berpendapat dan echo with the statement, jika kalau nak boleh relate dengan maklum balas saya sebentar tadi, yang saya maklumkan bahawa dalam konteks productivity tadi, nexus, siapa yang mendapat manfaat terbanyak dalam konteks syarikat-syarikat manufacturing meganya kan, kita tahu di situ dah banyak mereka-mereka ni dapat. Dan juga dalam konteks kita juga sebagai duta-duta kecil perlu educate juga rakan-rakan kita di luar sana. Dan saya percaya ini dipolitisiskan oleh orang-orang yang inferior, yang tinggi, mengatakan ya, Bumi Putra taking so much. So sebenarnya dalam konteks we are the largest contributor dalam konteks ekonomi, dalam konteks spendingnya, dalam konteks emolumentnya, dalam konteks personal taxnya, dalam ini perlu dikongsi dan diterangkan di luar sana agar ianya tidak didendangkan dengan tanpa balasan one sided saja dalam konteks ini. Perlu ada itu peranan kita setiap daripada kita masing-masing. Do not feel inferior dalam konteks ini. We are not taking other people's right, we are emphasizing our rights. Contoh dalam konteks sama juga dalam konteks PTPTN, yang first class owner adalah bukan dari kalangan kita. Maknanya PTPTN itu kini walaupun diraih oleh ramai rakyat Malaysia, tetapi yang mendapat yang tidak perlu membuat pembayaran secara langsung ramai di kalangan bukannya di kalangan Melayu dan Putra yang dapat free dalam konteks ini. Ini juga sebenarnya perlu diketahui oleh kita. Jadi whatever grants, whatever rights yang ada, saya percaya berbalik pada apa yang di-highlight oleh Dr. Salihin, kita perlu juga cakna, kita perlu tahu, kita perlu ambil tahu whatever that within our means, then kita perlu play strategi untuk empower, untuk make use of that, supaya tidak ada yang orang kata pergi kepada dalam konteks keciciran kepada orang yang tidak sepatutnya dapat, ataupun in the end kita tak nak dengar juga agensi-agensi ini berkata seperti mana Datuk Afrizan pernah highlight in the last council meeting, bahawa seolah-olah ada satu agensi ini sampai 500 juta, agensi Bumi Putra tidak dapat diallocate, didisperse kepada syarikat-syarikat Putra dengan alasan bahawasanya tak jumpa ataupun tak dapat syarikat yang berdaya saing ataupun komuniti yang berdaya saing untuk didispersekan. That is bad pada konteks itu pada saya. Okey, kita bagi 30 saat insya-Allah untuk setiap seorang panelis. Dah 4 suku ni okey, cepat je masa berlalu. 30 saat untuk penutup daripada kita berikan kepada Datuk Afrizan terlebih dahulu, Timbalan Presiden Amkaf.
Say a Okay, few words. terima kasih Encik Faizal. I think to close, I think the budget, I think as it is, looks reasonable based on the background of what we are facing now, the pandemic and all that. And most important, the implementation must be right. And we on our part as citizens, I think we owe it to the country to make it happen so that we can come out of this pandemic together, the economic difficulties together. I think we'll come to a point where each and every one of us have to take a step back and ask, instead of asking what Malaysia can do for us, we ask what we can do for Malaysia so that we can survive this pandemic together. Okay, Faizal? That's all. Baik, terima kasih Datuk Afrizan. Kita berikan ruang untuk Tuan Haji Halim di PMM. Terima kasih Faisal. Saya nak sentuh perkara yang telah disebutkan oleh saudara Sadin tadi. 30% allocation untuk Bumiputera pada 2017, satu studi telah dibuat oleh Tan Sri Abu Kasim, bekas pengarah SPRM, mengatakan Bumiputera cuma mendapat 9% daripada 30% tersebut. 70% yang tidak diallokatkan kepada Bumiputera tidak akan dapat kepada Bumiputera. Okay. Nombor 2, berkenaan dengan living wage. Memang Fred telah pun dalam minggu lepas saya bermesyuarat dengan Chamber of Commerce yang lain. Fred dah naik harga sekali ganda. Kalau satu kontena dulu baru dalam 800, sekarang ni 1600. Jadi ini akan menambahkan kebanyakan ataupun hampir semua barangan di Malaysia, sebab kebanyakan barangan di Malaysia adalah diimport. Nombor 3, berkenaan dengan Petronas yang tadi telah disebut tadi sebagai one of the contributor. Petronas akan menjadi lebih kurang revenue dia disebabkan telah pun menjual asetnya di luar negara dengan harga 10 bilion saja. Walaupun demi developmentnya, kalau tak silap saya, lebih daripada 20 bilion. Dan waktu sekarang gas ataupun minyak lebih kurang digunakan disebabkan teknologi bateri yang akan meledak dalam masa 2-3 tahun yang akan datang. Jadi sekarang ini kita sebagai usahawan Melayu, accountant Melayu, perlulah bersedia dan cuba menyedarkan customer kita, klien-klien kita berkenaan dengan perkara-perkara yang kita sedang hadapi ini, terutamanya CPTPP, sebab CPTPP ini akan memberi impak yang amat hebat. Walaupun kita ada protection di bawah 153, tetapi di bawah CPTPP 153 ini tidak terpakai. Jadi itulah impak yang antara yang paling besar sekali kepada Bumiputera. 153 ini tidak akan terpakai dan kita terpaksa compete fair and square dengan orang lain, bukan dengan China, dengan India. Mereka juga akan terpaksa compete dengan orang lain dengan pemodal-pemodal yang lebih besar. Kalau sekarang ini Bumiputera mempunyai 17% equity, yang mana saya dikhabarkan ianya mungkin tidak benar, ianya mungkin lebih kurang daripada 17%. China ada 25%, telah turun
berbanding dengan foreign equity sebanyak 45%. Dengan adanya CPTPP ini, saya rasa foreign equity akan bertambah dengan cepat sekali. Kalau tak 70%, mungkin lebih lagi. Jadi kita nanti akan menjadi juara di tempat sendiri, sedangkan equity-nya bukan kita punya lagi. Dan kita akan bekerja dengan orang lain. Jadi timbang-timbangkanlah, fikir-fikirkanlah nasib bangsa kita dan bangsa Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Halim. Kita minta untuk penggolongan daripada Dr. Sahin. Terima kasih Faisal. So saya nampak ramai ahli amkaf kat sini. So ramai juga antara kita yang yang tax agent. Satu, I think dalam bajet ni perkara yang penting juga saya nak highlight juga, dan kita kena ambil kesempatan ini juga sebab dalam bajet yang baru ni ada skim SVDP ya. Voluntary Disclosure Program macam dulu dekat income tax, sekarang ni untuk indirect tax dengan custom. So take this opportunity untuk generate another revenue stream for our own firm, and then try to work, because I think the detail of SVDP untuk indirect tax ni belum ada lagi. Last time dekat income tax we are clear, now it's under revenue. So I think take this opportunity to actually to broaden not only the country punya ni, but I think our own firm also lah look into the opportunity. And then another thing is that as a lot of there is HRTF, MOHR also for the firm to take up in terms of, if you take the new recruit also look into that one, and also try to apply that also for your own firm also. So there's an opportunity, there's a lot of grant, lot of incentive under MOHR dan juga HRTF for the firm if you want to recruit the new thing. So take this opportunity under this budget for your own firm. I think you got to go one round also with in your internal firm also, your internal partner or management to actually to grab whatever incentive inside the new budget. It's a lot of things that we can actually benefit as a firm. Okay, thank you so much. Terima kasih. Okay, terima kasih. Thank you so much. We intend cadangan plan asal adalah untuk kita tamatkan sesi pada 4.15 Pak Suku. Ini dah lebih 6 minit. Okay. Jadi saya kalau much to be said, probably dalam ruang lingkup yang lain, insya-Allah kita akan ada from time to time kalau boleh lipat urus sedemikian ya. Okay. Dalam angkaf kita akan cuba bincangkan dalam konteks yang berlainan. Okay, saya ribuan terima kasih diucapkan kepada hampir 100 viewers yang direct Mungkin sebab ini bila ada di Facebook, rakan-rakan lain mungkin boleh join selepas meeting ke malam nanti ataupun besok seterusnya. Cuma yang live sekarang ada hampir 100, hampir 50 di Zoom, dan di luar sana kita ada 20 plus. Okey, jadi kita faham dalam kesibukan masing-masing. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Timbalan Presiden AMKAF Datuk Afrizan, Presiden DPMM Tuan Haji Halim, Dr. Salihin Abang, Jang Prof and Bendahari Kehormat DPIM dan rakan-rakan AMKAF serta hadirin sekalian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf jika tersilap daripada kami. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.